حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat hidup, dan yang terpenting sekali ialah nikmat iman dan Islam. Dengan kedua-dua nikmat tersebutlah cukup memada bagi kita manusia, kerana kedua-dua itulah yang kita akan bekalkan bila kita meninggal dan kembali ke alam barzakh. Seterusnya kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Jadi sudah lama kita tidak bersuara ni. Pada malam ni tidak ada apa-apa tajuk, cumanya ambil sebagai kita mengisi di antara maghrib dengan isyak ni, sama-sama kita tengok apa yang dipesankan oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab yang paling akhir dikarang oleh beliau, yakni kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin maknanya manhaj ataupun disiplin, kita kata. Nah, tata cara atau disiplin orang yang nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak dapat tidak kena mengakui bahawasanya kita diciptakan oleh Allah taala untuk jadi hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya ibadat pada Allah. Apa makna ibadat? Yakni dengan makna di dalam ibadat tersebut mengandungi sifat ubudiyah dan ubudah, sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita duk berasa kita duk kata dengan kita tu hamba Allah, tapi pada hakikatnya belum tentu Allah taala mengaku kita tu hamba dia. Nah, boleh jadi hakikatnya kita tu hamba bagi segala hamba. Yakni kalau kita hamba kepada nafsu, maknanya kita hamba nafsu. Hamba syahwat, dia panggil abdus syahwat. Kalau kita hamba kepada kepada isteri, dia panggil abdus zaujah. Nah, itu ni. Kalau kita hamba kepada duit, wang, harta, abdul mal, hamba harta. Kalau kita sibuk dengan perniagaan kita, dengan kedai kita, boleh jadi kita tu abdul dukan, hamba kedai. Nah, itu ni. Ataupun kita sibuk dengan pangkat, darjat, kekuasaan, kita tu abdul jah, abdul riyasah atau sebagainya. Belum tentu Allah Ta'ala kata kalian ni ialah abdi, hamba aku. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian sebagai hamba aku. Kerana hamba yang khasah, hamba yang benar-benar Allah Ta'ala mengaku dia tu hamba, dia tidak ada kekuasaan syaitan nak menyeleweng di atas dia. So bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba yang hamba-hamba aku yang aku mengaku di mereka tu hamba aku, maknanya
Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba aku, yang aku mengaku mereka itu hamba aku. Laisa laka, tidak adalah bagi engkau wahai iblis, wahai syaitan, alaihim mudarat atas mereka itu hamba-hamba aku yang aku mengaku mereka itu hamba aku, sultan, kekuasaan. Maka tak usah kata dengan syaitan, dengan nafsu pun kalah dah. Belum lagi syaitan, nafsu pun kita kalah dah. Bermakna kita tu tahulah sejauh manakah diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Ghazali kata, orang yang nak menyampai kepada maqam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena menempuhi, menjalani ataupun menempuhi beberapa beberapa halangan, beberapa roblok, galangan yang menghalang seseorang itu supaya tidak jadi hamba kepada Allah. Ada banyak mana? Ada tujuh halangan yang membuatkan kita ni kalau tersekat atau terhenti di mana-mana halangan, mana kita tidak sampai kepada maqam kehambaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana antaranya kata Imam, fa'lam, ketahui olehmu, al-ana, sekarang, setelah mana dia hurai banyak dalam kitab ni panjang, kita ambil sikit-sikit. Bitaufiqillah, mu kena tahu dengan taufik Allah. Taufik ni khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Tuhan buat kepada kita ni ring, kemampuan untuk kita ni melakukan ketaatan kepada Allah. Itu dipanggil taufik. Lawan bagi taufik, khizlan, dia panggil khizlan. Kepada dia khizlan, yakni khalqul qudrati fil 'abdi 'ala al-ma'siyah atau 'ala ma la ya'ni. Allah Ta'ala jadikan kepada seseorang hamba kemampuan untuk mengerjakan maksiat atau perkara yang tidak ada manfaat pada agama dia. Itu dia panggil khizlan, lawan bagi taufik. Jadi taufik ni nikmat yang amat susah nak didapat. Dalilnya mana? Dalil dengan secara isyarah di dalam Quran sebanyak 9,000 lebih ayat Al-Quran, 9,900 lebih ayat Al-Quran. Hanya perkataan taufik disebut satu tempat sahaja. Mana? Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang mampu memberi taufik melainkan dengan pertolongan Allah. Setepat tu 30 juz Al-Quran itu setepat tu jadi disebut taufik. Apa tu? Sebagai isyaratun, sebagai isyarah, i'lanun bi khafi. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita dengan secara halus, dia panggil, dengan secara tersembunyi, bahawasanya nikmat taufik ni nikmat yang payah nak didapat, nikmat yang susah untuk didapat. Maka kalau dapat amat, kena syukur sungguh-sungguh. Lawan bagi taufik, khizlan. Lawan bagi Allah Ta'ala menjadikan kemampuan pada kita untuk mengerjakan taat, ialah Allah Ta'ala menjadikan kepada diri kita kemampuan untuk buat maksiat atau perkara yang tidak ada manfaat pada agama kita. Kerana seorang yang buat perkara yang tidak ada manfaat, tak usah kata maksiat. Hak maksiat tu tak cakap dah. Hak perkara tak ada manfaat pada agama. Nabi SAW sabda, inna mra'ah idza zahabat sa'atun min umrihi ila ghairi ma khuliqa min al-ibadah lajadirun an tatula alaihi hasratuhu. Seseorang manusia apabila berlalu pergi sahaja 1 saat daripada umur dia, jangan kata 1 minit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 saat lah. Saat tak tu. Berlalu pergi begitu sahaja ila ghairi ma khuliqa min al-ibad, kepada perkara yang tidak Allah Ta'ala ciptakan ke ibadat. Tidak. 1 saat je kita guna masa yang diperuntukkan pada kita masing-masing ini kepada perkara yang tidak ibadat. Kerana kita disuruh ibadat, suruh menyatakan diri itu hamba kepada Allah, tiba-tiba tidak. La jadirun an tatula alaihi hasratuhu, nescaya nanti bila bangkit di akhirat menyesal berpanjangan selama-lamanya untuk 1 saat atau 1 minit
1 bulan, 1 tahun, jangan. 1 saat lah. Cukup untuk menyesal. Berpanjangan. Sampai bila tak disebut berapa hari dah. Nah. Maka kerana itulah kita kena pakat sedar belaka bahawasanya kita ni dijadikan oleh Allah, hikmat bijaksananya Allah untuk kitanya jadi hamba kepada Dia. Maka katanya Imam Ghazali, annal hasilah, bahawasanya kesimpulan minal jumlati sab'u aqabatin, daripada jumlah 7 segala halangan-halangan. Mana? Al-ula aqabatul ilmi. Yang pertama ialah aqabatul ilmi, halangan menuntuti ilmu. Nah, hak ni dah kita rebah leping saya dah. Kerana ramai orang duk menyangka kata kalau dengar ceramah, dengar tazkirah, menuntut ilmu dah tu saya. Dah. Menuntut ilmu ni yang dimaksudkan ialah terlebih-lebih lagi ilmu fardu ainin. Ilmu fardu ain. Berapa ilmu fardu ain? 3. Pertamanya ilmu tauhid, yang keduanya ilmu fiqh, yang ketiganya ilmu akhlak. Ini 3 ni dia panggil ilmu fardu ain ni. Kalau tidak belajar 3 ilmu ni, maka dikatakan kita tu tidak mempunyai rukun agama. Bila agama tidak berukun, agama hanya pada kata. Dah, tidak ada isinya. Kenapa? Kerana rukun tu ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Perkara yang terhenti dengan dia oleh mengesahkan sesuatu. Kena ada dia, baru agama tu dikatakan agama. Kalau tak ada dia, tak dikatakan agama tu agama. Gitu maksud. Nah, mana? Iman, Islam dan ihsan. Tiba-tiba kalau duduk di surau, berapa tahun dah? Dekat dengan 70 tahun dah saya ni orang kaki surau. Kalau tanya berapa syarat kuduah iman? Tak je dengar tu. Tak pernah dengar syarat kuduah iman, syarat mutaba'ah iman, hukum muafiq masbuk, takhalluf makmum akan iman. Nah, tak je dengar. Nah, apa? Sebab ceramah tu orang dari sini. Ceramah. 1 hari bulan keluarga bahagia, 2 hari bulan bapak misalnya, 3 hari bulan mak bengak. Itu tajuk-tajuk ceramah. 30 hari dalam sebulan tu semua tajuk ceramah. Makan buah-buahan tempatan. Nah, ikut gilah. Boh tajuk apa boh? Tak ada cara ilmu fardu ainin. Duduk di masjid surau lama puluh beratus tahun pun tetap jahil dengan hukum fardu ain. Pada ibadat selama ni sah ke tak sah? Boleh jadi tak sah. Nah, kerana ibadat tu bukan perkara main-main. Bukan boleh kita nak reka dengan kepala otak kita, tak boleh. Mesti kena mengikut lunas syariat. Nah, bagaimana yang diajar oleh syarat dalam kitab-kitabnya, begitulah yang kita kena kerjakan. Ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bihi, membawa datangkan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas wajah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan suruh semaya, tapi semaya mengikut kemahuan kita sendiri, nah, tidak mengikut cara Tuhan, ataupun semaya kita tiru-tiru, nah, lebih berani dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima perintah semaya malam Mi'raj, turun sebelum subuh, sampai di Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram. Subuhnya tak semaya. Subuh Nabi tak semaya. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab fiqh, bila sampai faslun fi bayani awqatis salati, fasal pada menyatakan waktu-waktu bagi sembahyang. Nah, ulama akan bilang waktu yang pertama ialah zuhur. Zuhur dulu. Padahalnya subuh lah sepatutnya dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj malam. Belum daripada panah tempat tidur Nabi tu hilang, Nabi sampai dah. Dan waktu tersebut belum subuh lagi. Sepatutnya farduan sembahyang dah diterima pada malam tersebut, maka Nabi sepatutnya kena mengerjalah sembahyang subuh. Tapi tidak. Kenapa tidak? Kerana Nabi SAW masih belum diajar oleh Jibril alaihi salam bagaimana kaifiat mengerjakan sembahyang. Zuhur ke arah baru Jibril turun, Jibril ajar. Maka sembahyang yang mula didirikan
di dalam Islam setelah menerima kefarduan 5 waktu sehari semalam wajib orang Islam menegakkan sembahyang ialah sembahyang zuhur. Daripada kisah seperti itulah ulama kita faham bahawasanya antara syarat sah sembahyang ilmun bi kaifiyatiha, mengetahui dengan kaifiat sembahyang. Bagaimana kita nak tahu kaifiat sembahyang kalau kita tidak belajar ilmu yang menyatakan tentang syarat wajib, syarat sah, rukun-rukun sembahyang fi'li, qalbi, qauli, syarat bagi tiap-tiap rukun. Bagaimana kita nak tahu sah atau tak sah? Maka di sananya ada ilmu fiqh. Dalam fiqh tu ada rabu' ibadah, ada rabu' munakahat, muamalah dan jinayah. Tapi yang terpenting sekali ialah ilmu tauhid. Kenapa? Karena kalau seorang tu tidak kenal siapa yang disembah, maka penyembahannya itu tidak diterima oleh Allah. La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Yang fardu ainin atas kita kena belajar. Siapa bila? Siapa mati? Jangan kata fardu ain saya mengaji dah masa kecil-kecil di sekolah. Itu fardu ain di sekolah. Fardu ain ni tak habis kalau kita mengaji sungguh-sungguh. Atau kalau kita kata habis sekalipun sebagai wirid. Wirid apa wirid? Bukan wirid hanya lepas sembahyang saja. Ulang alik dia panggil. Ulang balik, mutalaah, ulang kaji balik. Bimbang-bimbang takut kita terlupa. Itu. Maka yang pertama sekali ialah aqabatul ilmi. As-saniyatu aqabatut taubati. Yang kedua, halangan taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Kenapa diletakkan taubat kemudian daripada ilmu? Kerana bagaimana seorang tu nak bertaubat tanpa ilmu? Boleh jadi dia duk berasa dia tu taubat dah. Dulu masa umur 20-an dulu kuat buat maksiat seperti berjudi ke, tikar mereka ke, mencuri ke, atau berzina, ikut dia. Bila sekarang ni umur 50, taubatlah dia. Ya Allah, ampunlah dosa aku dulu. Aku pernah curi, dulu pernah merampok, pernah berzina, pernah minum arak, pernah judi. Ikut dia. Satu bertaubat. Maka tak ada dosa-dosa lain. Saya pun tak tahu, itu saja kot. Jawabnya dia belum lagi bertaubat. Bagaimana mungkin dia boleh bertaubat kalau tanpa ilmu? Karena di sana ada syarat taubat. Ada dia panggil an-nadmu, penyesalan. Ada al-azmu, azam tidak mahu kembali lagi mengerjakan maksiat. Ada ikhlas, minta supaya maksiat yang pernah berbekas dalam jiwa tu dikokok keluar habis biji oleh Allah Ta'ala. Jangan lagi telitah lagi nak buat. Jangan. Kalau bersabit maksiat dengan hamba Allah, kena kembalikan balik. Yu'addi ila haqqi adamiyyin, kena kembalikan balik hak anak Adam. Patut tu je kah? Dah. Ada lagi. Contoh, kalau dia minum arak dengan kawan-kawan, atau dia berzina dengan perempuan. Memanglah berzina tak ada dengan dinding. Ni kalau ada orang berzina dengan dinding, tak ada. Dia berzina dengan perempuan. Baik. Maka ketika mana dia berzina, atau dia minum arak, atau dia berjudi, atau dia merampok tadi tu, ada ke tidak dia nahyu anil munkar, cegah perbuatan munkar? Ada tak? Maksud nak berzina tu, ni dia, ni perempuan. Ada tak dia bagi tahu ke perempuan tu, adik, zina ni haram. Allah Ta'ala tegah kita buat kerja ni. La wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ada tak? Ada. Biasanya ada tak? Biasanya memang tak ada lah. Nanti ni tokai yang ada. Duk minum arak ni kawan-kawan, ini arak ni haram. Innamal khamru wal mais. Ada. Tak ada. Maka nanti dia nak bertaubat, dia kena bertaubat juga di atas dosa tidak cegah kemungkaran. 2. Kemudian dosa yang dia buat tu bila? Umur 20. Dia nak taubat ni bila? Umur 50.
Tak ada dosa ke? Melambatkan taubat berdosa. Kerana taubat tu bukan kewajipan yang boleh diluas-luaskan, tidak. Bukan wajib muassak, tidak. Wajib yang disegerakan dia panggil. Wajib dengan segera. Selalu lah. Buat maksiat selalu dah taubat. Tiba-tiba umur 20 buat maksiat. Umur 50 baru taubat. Maka dosa satu laginya ialah dosa lambat taubat. Kira-kira dia kena taubat berapa dosa? Kita ambil saja. Dia berzina. Itu ni. Daripada dosa zina kena taubat 3 dosa. 3 dosa. Mana? Pertama dosa zina. Yang kedua dosa lambat taubat daripada dosa zina. Yang ketiga kena dia tahu ke tak lagu tu? Dia tahu tak? Taubat tu lah betul kena taubat dosa-dosa dia. Dia tahu tak? Tak tahu. Nah, lepas tu dia berasa taubat kan? Ini dia panggil apa? Ilmu. Maka sebab tu Imam Ghazali dia letak yang kedua halangan taubat. Kemudian daripada halangan menuntuti ilmu. Kenapa? Semuanya berlegar kepada ilmu. Tak mungkin seorang tu boleh mengerjakan apa sahaja suruhan dan larangan Allah kalau tanpa ilmu. Nah, bahkan kalau tanpa ilmu manusia ni akan jadi jahil. Nah, bahkan lebih teruk daripada bahai. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulal ilm kana an-nasu kal bahai. Kalau tanpa ilmu, nescaya manusia itu seperti binatang ternakan. Nah, lalu Hasan al-Basri dengar, dia pun kata apa Hasan al-Basri? Laulal ulama, kalau tanpa ulama, kana an-nasu kal bahai. Nescaya manusia itu seperti binatang. Kenapa? Karena ilmu itu ialah pusaka daripada para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ahlul warisnya ialah ulama. Maka sebab tu kalau tanpa ulama, dulu kita zaman penjajah dulu, tak merdeka kita ni. Nah, kita duk ingat ke yang merdeka ni Tengku Dua Romai? Oh, tak betul sejarah ni. Tak betul sejarah. Yang merdekakan tanah air kita ni yang sebenarnya ialah ulama. Tunjuk ajar daripada ulama. Siapa dia tu ulama tu? Ulama tersebut tidak lain tidak bukan moyang atau datuk kepada bekas Perdana Menteri kita mula, Tun Abdullah bin Tuan Guru Haji Ahmad Badawi bin Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Nama dia sebenar Tuan Guru Syekh Abdullah bin Ibrahim. Beranak di Mekah, mualaf di Mekah, lahir di Mekah, ngaji di Mekah sampai alim. Nah, bila pulang ke tanah air tak pandai bercakap Melayu, cakap Arab, belajar balik bahasa Melayu slow-slow. Itu Syekh Abdullah Fahim, atuk kepada Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Nah, dialah yang memberi carangan kepada Tunku Abdul Rahman supaya berjumpa dengan British. Nah, gitu. Oh, kalau kira zaman tersebut pemuda-pemuda Melayu nak perang siapa nak perang seorang itu ni? Tapi dah. Kenapa? Kerana Tok Syekh Abdullah Fahim melihat ada cara yang lebih baik untuk dapatkan kemerdekaan dengan cara yang aman, dengan cara yang damai. Maka keamanan itulah pasti didahulukan. Kerana agama kita ni agama yang aman. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, setiap masuk bulan baru dan tahun baru, doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi dan para sahabat bunyinya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasyaitan. Nah, hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, kana ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamu al-Qur'an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalat as-sanatu aw ash-shahru.
adalah sahabat-sahabat Nabi senantiasa mempelajari doa ini seperti mana mereka mempelajari Al-Quran serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mereka mengaji Quran dengan Nabi, begitulah mereka mengaji doa ni, baca doa ni. Mengaji Quran ni syaratnya dua, talaqi wal musyafahah. Talaqi maknanya berjumpa gini, kemudian musyafahah, berbibi mulut. Berbibi mulut. Bukan suruh cium mulut tok guru. Nah, berbibi mulut tu maknanya tok guru baca, anak murid pun ikut. Atau anak murid buat baca, tok guru perhati dengar, tengok mulut. Tak betul tu sebut gitu tu. Tak makna gitu. Itu dipanggil musyafahah. Bila tu? Idza dakhalatis sanatu aw syahru, apabila masuk tahun yang baru dan bulan yang atau bulan yang baru. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Ya Allah, masukkanlah ia bulan atau tahun yang baru ke atas kami dengan lemah lembut, dengan beransur-ansur, maknanya dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman. Nabi tak doa Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati. Dah. Nabi doa bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Dengan keamanan baru keimanan, dengan keselamatan barulah keislaman. Kenapa? Karena tanpa keamanan dan keselamatan, bagaimana iman boleh dijaga dan Islam boleh ditegak? Nah, cuba tengok negara-negara yang perang di Timur Tengah. Nah, di Syria, di Iraq, di Baghdad, di Iraq lah, di Baghdad tu, di Libya, di Yaman, Afghanistan, di Iraq sampai sekarang ni tiap-tiap hari boleh dikatakan ada bom yang meletup. Tapi tak tahu siapa yang buat. Siapa yang tukar pasang bom tak tahu. Nah, nak letup siapa pun tak tahu. Tujuannya apa? Kita betul. Itu. Aman tak itu? Suka lagi. Nak di Bukit Soban ni gitu. Nah, duduk macam pom meletup. Oh, happy ya, macam bunga api. Gitu. Di Iraq itu. Di Iraq itu. Dan kalau tuan-tuan tengok semua negara-negara yang berperang, itu semua negara berbentuk sistemnya jumhuriyah. Jumhuriyah ni apa? Republik. Republik. Nah, maka sebab tu kalau negara tu republik tapi mampu mempertahankan keamanan, kita kena respect. Mana contoh saudara serumpun kita? Mana? Indonesia. Negara dia Republik Kesatuan, Negara Republik Kesatuan Indonesia. Masih aman, belum tercetus peperangan sebesar-besar seperti di Timur Tengah. Maka kita kena respect, kena angkat ibu jari. Kenapa? Karena bila republik ni masih caci maki presiden pun boleh. Nak atas mimbar khutbah nak doa, ya Allah, mampuskanlah presiden kami ya Allah. Buncitkanlah perutnya ya Allah. Mampuskan dia dalam kafir ya Allah. Boleh. Nah, boleh maki hamu, boleh laknat orang tu, boleh. Tak ada masalah. Cuba negara kita republik tak? Tidak. Negara kita negara mamlakah, negara yang beraja. Tapi rajanya nizamiyah. Negara yang beraja tapi rajanya bukan mutlaqah tapi nizamiyah. Negara beraja tapi raja berperlembagaan. Kenapa nak duduk dalam negara raja berperlembagaan? Ada orang tak suka ke raja, benci ke raja, maki hamu raja, caci maki raja. Yang herannya bukan kalau orang Cina ke orang India kita boleh lagi makul, maknanya boleh terima dengan akal. Boleh jadi bangsa dia tidak menganggap raja-raja itu. Boleh jadi, bukan betul-betul begitu, boleh jadi. Sedangkan orang Melayu ni ibarat dengan raja sultan itu seperti anak dengan bapa. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan pergi ke negara-negara yang ada lagi orang-orang Melayu tapi rajanya sudah tidak ada.
Cuba tanya, apa perasaan awak orang Melayu? Kat raja awak tak ada kuasa atau tak ada raja awak? Ibarat anak kehilangan bapa, ustaz, supaya yatim piatu ya. Tu tengok. Tapi kita sini hak ada lagi, walaupun kuasa tu tidak mutlak. Oi, benci ke raja, caci maki sultan, laknat keji sultan. Ha? Tak sepatut orang tu jadi Melayu. Nak kata ni, tak tahu. Tiba-tiba jadi Melayu tapi benci ke sultan ini tak layak jadi Melayu. Sepatut murtad daripada Melayu. Harus sepatut gitu. Tapi tak boleh orang murtad. Kerana Melayu tu bangsa. Melayu tu ialah ketetapan, bukan pilihan. Sama lah Cina ke Arab ke, ketentuan Tuhan, bukan pilihan. Ha? Agama tu pilihan. Nah, sebab tu orang tu murtad, orang ni masuk, orang tu agama ni boleh. Tapi orang Melayu atau orang Cina atau orang India, boleh tak dia nak murtad daripada puaslah jadi Melayu, nak jadi Korea pula, buat mata sepek ini, lepas tu rambut ke depan gitu, cakap hanya saya, boleh? Boleh jadi Korea tak? Korea apa hidung pek gitu dia ni, mata luar gitu kan, kulit sawah mata, tetap Melayu. Nah, lebih lagi Melayu tu Islam. Kalau orang bukan Islam, boleh jadi agamanya tidak mengajar bagaimana menghormati sultan. Tapi kita agama Islam diajar oleh Nabi SAW memulia dan mengagungkan sultan. Mana sabda Nabi SAW, "Waqtiru sultanakum wa'azzimu sultanakum fa inna sultana zillullah izzullah wa zilluhu fil ardi in kana adlan." Azimu sultanakum, perbesarkan olehmu akan sultan kamu. Waqiru sultanakum, peragungkanlah olehmu akan sultan kamu. Kerana apa? Fa inna sultana, kerana bahawasanya sultan itu izzullah, keagungan Allah, wazilluhu, dan bayangannya Allah, fil ardi, di atas permukaan bumi, in kana adlan, jika dia tu berbuat keadilan. Oh iya ustaz, jika dia adil, sekarang ni tak adil, harga barang nak turun lagi. Ya bengau natang. Nah, harga barang turun tu bukan bidang kuasa. Orang tak faham tugas sultan itu. Waktu sultan tu waktunya buat apa? Duduk atas kursi, makan gaji buta. Sedap cakap pamu tu. Ha? Lancang lidahmu tu. Mu tak tahu ke? Sultan menjaga keamanan. Sultan boleh mengisytiharkan darurat, mana yang dipertua agama. Ada tu. Sultan tu ibaratnya orang yang malu muka oleh orang lain. Orang lain jadi malu muka. Kalau tak ada sultan, semua orang boleh keluar pendapat. Saya nak papan tanda ada tulisan Cina. Contoh. Betul dia tu. Kata Ahcon. Kata Alagapas, saya nak papan tanda ada tulisan Tamil. Orang Melayu pula kata, Mamat pula kata, Poddalah pula kata, saya nak tulisan Jawi. Tak kira. Jadi tulisan ada di papan tanda tu sepatut papan tanda besar ni dia besar ni. Parut duit belanja. Apa tu? Semua nak berlaku atas tu. Tiba-tiba sultan pun berdahil. Macam tu, betul ni. Tak payahlah semua tulisan tu. Ambil tulisan kebangsaan. Cukup. Ampun tuanku. Okey, orang. Orang malu muka. Betul? Kalau tak ada sultan, lagu semua nak berlaku. Kami berhak. Jadi gitu. Maka jangan kita buat main-main dengan tugas sultan. Keamanan tu harga mati untuk kita. Tanpa keamanan tak mungkin kita boleh menegakkan syariat Islam. Tak mungkin. Tu. Dia kata, iyalah ustaz, tapi masalahnya sultan kita ni nama je ketua agama. Sultan-sultan ketua agama lah. Bahkan bukan ketua agama, ketua negara. Kalau kita orang Malaysia, di belakang pasport, di muka ni kulit pasport, belakang tu Perdana Menteri ke yang di-Pertua Agong yang bertitel tulisan. Siapa? Kau tak ada pasport lah kan? Tak pernah di keluar negara. Ada pasport dia. Haji ada pasport dia.
Perdana Menteri kita yang diutus agama. Ada ke? Ni kulit pasport depan dah. Buka belakang tu ada tulisan. Dengan ini memerintahkan kepada semua sempadan imigresen. Lebih kurang itulah ayat dia. Tak semestinya sama ayat tu ni. Membuka, memberi pada pemegang pasport ini untuk masuk ke negara-negara kalian, melainkan Israel, contoh. Lebih kurang itulah ayat dia. Siapa dia tu? Perdana Menteri ke yang dipertua agama? Perdana Menteri? Perdana Menteri? Kalau Perdana Menteri maknanya kita ni kaum Malaysia ni tak tahu nak kata ni. Duli yang maha mulia yang dipertua agama. Bukan sekadar ketua negara, ketua agama, ketua negara. Perdana Menteri itu ketua tanfiziyah saja, perlaksana saja. Ketua negara kita sungguh-sungguh yang wajib kita taat setia, walak dia panggil ini, ialah duli yang maha mulia yang dipertua agama. Itu ulil amri yang sebenar-benar wajib. Lebih-lebih lagi dia ketua agama. Oh iya, masalahnya ketua agama Islam tapi bini sendiri tak tutup aurat. Betul tak? Ada tak? Ada tak? Orang Melayu kepala otak dia tu duduk di kepala lutut. Ada tak? Ada pemikiran itu. Ketua agama apa? Bini sendiri tak tutup aurat. Ya sih. Ini bapa muduk sibuk ke bini sultan? Bini sultan binimu kah? Tanya orang lagu tu. Bapa yang sibuk sangat ke bini sultan? Bini sultan tu binimu kah? Mana kepo boleh? Mana? Sibuk dia ke bini sultan. Kalau bukan binimu tak payah sibuk. Kerana akhirat esok tu tak tanya. Yang ditanya tu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu tu pemimpin dan tiap-tiap kamu akan disoal daripada apa barang yang kamu pimpin. Bukan yang orang lain pimpin, yang kita pimpin. Gapo kita pimpin? Tubuh kita disoal akhirat. Kalau bini kita disoal. Kalau seka lah kena soal. Kalau 4 ekor lah bini kita kena soal. Lepas tu kalau 4 ekor tu beranak pula 10 ekor 40 ekor pula tu be. 40 ekor tu kena soal belaka akhirat esok. Dia sibuk apa? Bini orang lain. Sibuk ke bini kita, anak kita cukup dah. Kabut kepala, sakit otak dah. Itu dia. Kalau Tuhan tanya juga pasti kita jadi bengok. Contoh Tuhan tanya Tuhan Haji esok. Akhirat esok Tuhan tanya. Tuhan Haji nama kau dah? Lupa. Tirmizi. Tuhan tanya. Tuhan Tirmizi. Tanya kita. Tu bukan bini saya. Tu bini sultan tanya dia. Ni bini saya. Tanya hak ni. Tanya hak ni. Itu ni. Aku tu sibuk apa bini sultan. Orang lagu ni pemikiran dia. Kalau ada zaman Nabi Nuh, ada zaman Nabi Lut, pasti kafir. Itu orang sebut. Pasti kafir. Kenapa? Tengok dalam Quran Allah Taala kata. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Dia kata Daraballah, telah membuat contoh perumpamaanlah oleh Allah masalan lilladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, dengan 2 orang isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang kafir kedua-duanya. Bukan tak pakai duduk, kafir. Cuba kalau kita hidup sama Nabi Nuh, Nabi Nuh ajak kita, marilah bertauhid, marilah masuk Islam, marilah jadi hamba pada Allah, janganlah ibadat pada berhala. Kalau orang hak berfikiran Nabi Nuh nak dakwah orang diri, betul tak? Tapi ada pelayan kelas nak dakwah orang. Padahal bini Nabi Nuh tu bukan Nabi Nuh, bini Nabi Nuh tu bini Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh. Tak ada kaitan dengan kenabian Nabi Nuh.
Ada kaitan suami isteri itu, ya. Tapi kaitan kenabian tak ada. Mana ada? Nah, Kanaan anak Nabi Nuh, kafir. Nabi Nuh kata, wahai anak-anakku, main-main di atas bahtera Abah, main-main. Tak ambah, toseh ada lagi bukit tinggi tu. Pasti selamat. Dia kata, ya Nuh, he Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Tu anakmu tu bukan ahli baitmu. Kenapa? Karena amalan perbuatan dia tidak baik. Kalau kita ada nama Nabi Nuh, Nabi Nuh sedaplah ceramah, anak sendiri pun kafir. Kita zaman ni kan gitu. Saya tak ikut tu iman ni, bini sendiri pun Pontianak, sedap. Anak sendiri lagi dada. Oh, ya kait tu iman dengan bini tu iman, dengan anak tu iman. Tak ada kaitan. Tidak ada kaitan dengan keimaman tu. Dengan ketuk imaman tu imam tu tak ada. Tak ada. Kau benar tak imam? Tak imam dah lah, saya tanya dah. Tak imam pernah sakit perut, bini main hati, ada? Pernah? Pernah tak imam? Ada? Sebab itu imam kata sakit perut ni, bini amor hati lah ya, bukan bini amor kata. Ada? Pernah? Ada. Ada kait apa bini tu imam, tu imam. Tu imam tu jangan jadi Pontianak, cukup. Tu imam tu biar jadi orang, cukup. Bini dia nak jadi Pontianak ke, nak jadi Langsuwe ke, Penanggal ke, itu bukan tanggungjawab kita, bukan urusan kita. Itu tanggungjawab tu imam, itu tanggungjawab ustaz. Tu bunyilah, marah tu. Dia azan dululah. Bila-bila demai lagu ni lah, cakap ngabai gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة الداعية والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد رسول الله الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمول الذي وعده إنك لا تخلفه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
sebab tu jangan kita buat serupa dengan orang tak ada agama. Kata ni macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah wasiat, tak pernah nasihat bagaimana adab kita dengan sultan, adab kita dengan raja. Padahal Nabi kita wasiat, man ahana sultan fil ardi ahanahu Allah taala. Barang yang menghina akan sultannya di bumi, nescaya menghina akan dia oleh Allah taala. Ada ramai menghina. Cuba tengok. Di zaman Sultan Abdul Hamid Al-Thani, kerajaan Utsmaniyah, ketua pertama Zionis nama dia pergi berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid Al-Thani untuk merayu kepada baginda Sultan Abdul Hamid supaya Sultan Abdul Hamid bersetuju untuk jual sekeping tanah di Palestin. Jual, bukan free, jual. Dan Yahudi Zionis, Yahudi umum agama, Zionis ini satu gerakan yang nak mendirikan negara di Palestin, itu maknanya. Dan dia sanggup tawarkan berapa harga pun untuk membeli tanah tersebut. Tak banyak, sekeping sikit muat satu kapur, sikit beli, harga yang sangat tinggi. Bahkan Hazel, presiden pertama Zionis, kata kalau tuanku sanggup jual dengan harga yang sangat tinggi, ikut tuanku nak sebut, kami sanggup bayar. Dan segala hutang-hutang Sultan Utsmaniyah dengan bank-bank Eropah kami akan langsaikan terus. Ada hutang banyaklah, projek kereta api gapo untuk orang mudah pergi buat haji, banyak. Alhamdulillah, Sultan kita Abdul Hamid Al-Thani ketika itu mempunyai iman yang sangat teguh, yang sangat kuat, tidak sanggup untuk jual. Karena katanya Sultan Abdul Hamid, ini bukan tanah saya. Kalau tanah saya boleh jual. Ini tanah umat Islam. Apabila Sultan Abdul Hamid tidak bersetuju jual tanah Palestin, mula daripada situlah gerakan Zionis memainkan peranannya, memburuk-burukkan wajah Sultan Utsmaniyah. Diupah ustaz-ustaz agak. Ya pasal dia lah yang menghancurkan Islam itu orang Islam juga. Yang menumbangkan pokok kayu itu bukan besi kapok, tapi hulu bagi kapok yang juga juzuk daripada kayu juga. Itu upah ustaz-ustaz yang berserban juga, yang janggut juga. Ceramah masjid tu, ceramah surau ni, ceramah perdana sana, forum politik sini apa? Tuan-tuan, tengok Sultan kita duduk di istana yang sangat besar, mewah dengan segala aneka nikmat, duit rakyat dibazirkan. Syaitan Abdul Hamid tidak layak dipanggil Sultan. Sultan Abdul Hamid tidak layak syaitan. Kenapa? Karena orang yang membazir itu saudara bagi syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Mulai sekarang tuan-tuan, panggillah syaitan Abdul Hamid, jangan panggil Sultan Abdul Hamid. Contoh ceramah provokasi. Terprovok. Inilah kelemahan kita umat Islam, tidak sama dengan nabinya. Nabi kita Muhammad seorang nabi yang tidak mudah diprovokasi. Kita umatnya pula mudah sangat terprovokasi. Betul tak? Nabi kita Muhammad kan, bila lagi berdakwah di Taif kena lempar batu. Kita semua tahu cerita tu. Siapa bertakut darah. Balik daripada tu dalam perjalanan melangkah bukit Mami. Ya Rasulullah, minta doa pada Allah, biar kami balas dendam. Biar kami ambil bukit ni hoppa atas kepala penduduk Taif. Kami nak buat pandai-pandai tak boleh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Kami buat gapo Tuhan kata. Kalau mu ya Rasulullah, minta dengan Allah. Ya Allah, perintahkan malaikat bukitmu ni, akak bukit apa atas kepala penduduk. Kami sami'na wa ta'ala. Nabi kata, tak boleh itu. Inni bu'istu rahmatan wala ub'atsu azaban aw kama qala. Aku diutuskan untuk rahmat. Ana rahmatun muhdah, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini sebagai rahmat yang dihadiah oleh Allah untuk umat, bukan untuk diturunkan azab. Nabi kata gitu. Malaikat bukit provok Nabi. Tak ada masalah Nabi Nuh mula minta. Provok. Malaikat pun pandai juga provok. Nabi Nuh mula minta. Nabi Lut dulu minta.
Nabi soleh dulu minta beres, tak ada masalah. Mana kalau cakap Kelantan gitu lah bunyinya. Nah, tapi mereka tak kecek lah Kelantan, cepat-cepat sikit. Dan letih. Nah, Nabi kata dah, sorry. Aku tak makan provokasi. Nah, mudah-mudahan nanti ada daripada sulbi-sulbi orang yang melempar aku dengan batu itu, ia akan menerima kalimah syahadat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi kita, orang yang tidak mudah diprovokasi, tapi umatnya mudah diprovokasi. Tengok sultan kita duduk dalam istana bersenang-senang dengan dayang-dayang. Nah, semua dayang Nur Faizah ada lah. Duit siapa yang dia bazirkan? Duit kita rakyat. Biasa dengar tak bunyi nyidu itu? Rakyat yang susah. Oh, marah. Akhirnya tak cukup dengan itu, Zionis cocok gubernur Arab, gubernur Haramain, gubernur Mekah Madinah, Syarif Husin. Apa? Zionis cocok. Kamu Arab yang menjadi khalifah ajam orang Turki, kamu Arab yang menjadi khalifah orang ajam orang Turki, bukan Arab. Hina kamu. Sepatut kamu Arab yang menjadi khalifah, bukan ajam yang jadi khalifah. Di sinilah tercetusnya fahaman nasionalisme di Timur Tengah. Faham tak? Ini gini, kena baiki balik ni. Kepala otak kita ni kena baiki. Kalau tak nak baiki, hatuk kepala dinding. Dengan balik ni, inilah permulaan tercetusnya fahaman nasionalisme di Timur Tengah, bukan di Nusantara, bukan. Ingat boleh. Lepas kenapa kita putus jadi tak boleh buat nasionalisme? Ini kesilapannya ialah begini. Ustaz-ustaz kita, tuk-tuk guru kita yang melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah, mereka baca buku-buku sejarah. Contohnya buku-buku umpama ilmu tayarat. Nah, tayarat maknanya tayarat, makna aliran-aliran pemikiran. Sampai sebab tempat nasionalisme, nah, diceritakan sejarah nasionalisme ni tercetus bagaimana. Rupa-rupa daripada Yahudi. Astaghfirullahalazim. Nah, ya tu yang mula-mula menubuhkan parti nasionalis, Michel Aflaq. Nah, Michel Aflaq, parti Ba'ath, parti kebangkitan bangsa untuk melawan khilafah Utsmaniyah. Maka jadilah di tanah Arab keluar daripada khilafah Utsmaniyah. Orang-orang Arab keluar lawan balik khalifah Utsmaniyah. Kenapa? Karena kami Arab, kami lebih berhak jadi khalifah. Ini fahaman nasionalisme di Timur Tengah. Adapun di tanah Melayu kita, ataupun dengan secara umumnya di keseluruhan Nusantara, Malaysia, Indonesia, Sumatera, Fatani dan ini kita tidak pernah duduk di bawah pemerintahan Sultan Utsmaniyah. Tidak. Kita mempunyai sultan-sultan tersendiri yang menjadi hubungan baik kita dengan Utsmaniyah karena kita ada duta saja. Antara duta sultan-sultan Melayu dengan kerajaan Utsmaniyah zaman dulu antaranya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, orang yang menguasai lebih kurang 40 jenis bahasa, antaranya bahasa Turki. Jadi perantara duta. Kita tidak pernah duduk di bawah penjajahan Utsmaniyah, tidak. Karena kita ni negara di sebalik samudera, jauh. Karena nak bawa jangkauan, orang panggil kerajaan di bawah Utsmaniyah sangat susah. Maka kita dah ada kerajaan sendiri dah. Kerajaan Islam kita sendiri dah. Sultan-sultan Melayu kita dulu masuk Islam dengan cara dakwah, bukan dengan cara perang. Itu beza kita di Nusantara, bukan dengan cara perang. Tak sama di Andalusia. Di Andalusia Islam masuk dengan perang. Ya akhirnya mengakibatkan denda balik. Orang Kristian perang salib, balas denda balik. Perang pula. Akhirnya mati orang Islam pula. Lihat ni, masjid-masjid jadi gereja belakang. Kita di Nusantara ni Islam masuk dengan damai, dengan dakwah. Pendakwah mubalik daripada Timur Tengah, daripada Yaman, Hadramaut, Gujarat, India, mari ngajak agama. Sultan masuk Islam, rakyat jelata, rakyat jelita pun masuk Islam. Mudah gitu. Tidak dengan perang, tidak.
Dan kita punya sultan sendiri, tidak duduk di bawah Sultan Osmaniyah. Nah, but kita dijajah oleh siapa? Kita dijajah. Yang menjajah kita ialah British, Portugis, Belanda. Ini pokok nata gila pak jajah kita. Ingat baik. Bukan Osmaniyah, kita tidak dijajah oleh Osmaniyah. Maka sebab itulah semangat kebangsaan, semangat nasionalisme yang ditiupkan di kepulauan Nusantara bukan seperti di Timur Tengah daripada Zionis Yahudi, tidak, tetapi daripada ulama-ulama kita sendiri. Nah, mana dalilnya? Dalilnya Syekh Abdullah Fahim Syekh Abdul Fahim mempunyai syair tentang kebangkitan bangsa. Nah, kalau di Indonesia ada Tuan Guru Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tuan Guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ni salah seorang daripada pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Dia pun mempunyai syair tentang kebangkitan bangsa. Kita orang Malaysia, saya sebagai Malaysia ingat lagu dia. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ya lal watan. Contoh, nah, apa ya lal watan? Wahai ahli negeri ini, ya lal watan, wahai tanah airku. Nah, hubbul watan minal iman, cintakan tanah air itu bahagian daripada iman. Ya, Nabi SAW ketika mana sampai di satu tempat di antara Mekah dengan Madinah namanya Juhaifah, Nabi kelihatan bersedih. Lalu turun Jibril alaihissalam. Cerita ni boleh tengok sababun nuzul dalam kitab Tafsirul Kabir karangan bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jibril tanya, ya Rasulullah, nampak sedih ni, rindu kepada tanah air, rindu kepada tempat kelahiranmu Mekah ke? Jawab Rasulullah, ya Jibril, aku rindu sungguh ke Mekah. Nah, lalu Jibril kata, nih Tuhanmu buat turun ayat ni. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana liyarudduka ila ma'adin. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang memfardukan ke atas kamu, wahai Nabi Muhammad, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Apa tu? Liyarudduka ila ma'adin, ay Makkah, supaya engkau benar-benar akan kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Bila Nabi dengar ayat ni, suka Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat balik Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, Yathrib. Masa tu Yathrib. Maka katanya dalam tafsir tersebut, dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani atau Ruhul Bayan kalau tak silap, wa hadhil ayah isyaratun ila anna hubbal watani juz'un minal iman. Dan bermula ini ayat ialah ada pengertian secara halus daripada Allah bahawasanya cintakan kepada tanah air itu juzuk daripada iman. Orang yang tidak cinta kepada tanah air, orang tu keimanan dia boleh dipersoalkan. Gitu. Jadi Kiai Wahab Hasbullah buat satu syair, hubbul watan minal iman wala takun minal hirman, inhadu, bangkitlah ya ahlal watan, wahai ahli negeri, bangkit untuk berjuang. Nah, tu tengok. Di kita orang Melayu Malaysia ni tak ada ke ulama kita yang mengarang syair tentang kebangkitan bangsa, tentang kebangsaan, tentang kemerdekaan? Dah ada. Cuma kita je tidak ambil ulama, kita tinggal ulama. Betapa bangsanya kita. Betul tak? Kena gitu, bangsanya aku ya Allah. Padahal Nabi kata la hurriyata illa bidini, tidak ada kemerdekaan melainkan dengan agama. Kalau untuk nenek moyang kita dulu orang yang tidak beragama, maka tak merdeka kita. Marilah siapa? British, Belanda, Portugis, yang penting pu aku buci, pu bini aku buci, pu anak-anak aku buci. Yang penting boleh makan. Cukup. Betul tak? Tapi kenapa kita boleh merdeka? Karena tu nenek kita dulu orang beragama, dengar perintah ulama. Itu. Nah, la hurriyata illa bid-din, tidak ada kemerdekaan melainkan dengan agama. Wala dina illa bil jama'ati,
Tidak ada agama melainkan dengan al-jamaah, yakni ahli sunnah wal jamaah. Fa inna yadallahi 'alal jamaah. Pertolongan Allah tu di atas ahli sunnah wal jamaah. Wala jama'ata illa birriyasati. Tidak ada ahli sunnah wal jamaah itu kuat melainkan dengan kekuasaan. Kalau tanpa kekuasaan, kita pernah tengok sejarah Imam Ahmad bin Hanbal di penjara kerana khalifah ketika itu terhasut dengan fahaman Mu'tazilah. Nah, wala riyasah illa bil ilmi, dan tidak ada kekuasaan itu didapat melainkan dengan ilmu. Mesti kena guna ilmu. Jangan buat itu. Kita ni nak dapat kuasa melalui cara demokrasi, wasilahnya parti. Orang Indonesia panggil partai. Ini kita orang Malaysia panggil parti. Maka parti itu wasilah. Wasilah tahu wasilah? Perantaraan. Maksudnya ialah riasat, kekuasaan. Ya, maka kalau selagi mana kita begini cara kita, gini. Nah, ini tanda berjuru pula maknanya. Nah, macam malaikat tak akan dapat kuasa sampai bila-bila kita. Dulu Tuhan rakyat dah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Tuhan nak buat khalifah atas muka bumi, raja atas muka bumi, malaikat tanya Tuhan. Tapi bukan malaikat cerita panjang. Iblis cocok supaya malaikat ditanya. Tu panjang cerita pula tu. Nak buka tafsir suku, tafsir Khazin pula. Parok pula panjang gitu. Malaikat kata tu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, mu nak buat makhluk yang akan merosokkan permukaan bumi dan menumpahkan darah di atas muka bumi. Awanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Pada kami ni duduk tasbih, duduk zikir, duduk tahlil, duduk yasin, duduk duduk holek wasbih ngat. Tuhan tak buat. Kalau hak jenis juru ngatik saja tak jadi khalifah. Nak jadi raja ni kena dua sifat ada. Ghadab dan syahwat kena besar. Dengan malak ni kalau faham, kalau tak faham maknanya kena telan vitamin C banyak sikit. Kurang cerdik sikit. Maknanya malaikat tahu orang nak jadi raja ni mesti ataj'alu fiha may yufsidu fiha, mereka yang merosokkan muka bumi, wa yasfiku dima, dan membunuh, menumpahkan darah. Apa isyaratnya? Ghadab dan syahwat. Merosok muka bumi, syahwatnya besar. Menumpahkan darah, ghadab, marahnya kuat. Hak ni hak boleh pegang kuasa. Kalau ghadabnya kurang, tak ni, syahwatnya kurang, maka itu akan jadi bakal Perdana Menteri buat selama-lamanya. Faham tak faham sudah? Kenapa orang tu boleh jadi Perdana Menteri pula? Lepas dulu pula. Apa? Ghadabnya besar, syahwatnya besar. Maka kalau kita nak, kita kena lagu tu juga. Ghadabnya kena besar, syahwat kena besar. Lagu tu baru boleh jadi Perdana Menteri, tak? Kalau awanah nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami duk tasbih, duk yasin, duk tahlil, sorry ya. Tak jadi sama kita. Faham tak ni? Kau tak faham? Tak faham sudah, tak faham sudah. Ngaji lagi. Itu maknanya. Jadi parti itu wasilah, jangan dijadikan maqasid. Nah, maqasidnya kuasa. Maka nak dapat kuasa, Nabi kata wala riyasata illa bila ilmi. Tak akan dapat kuasa melainkan dengan ilmu. Bijak sana. Bijak tak? Orang baru je buat parti, lepas tu dia pun join je, boleh jadi menteri pada wadah gitu. Tu bijak. Kita kena lebih bijak pada dia nanti. Faham tak faham sudah? Sekali lagi. Faham tak faham sudah? Sekali lagi. Bijak tak? Bijak. Baru, parti baru je, beranak baru. Dia masuk situ, duduk situ, biarlah orang kata apa, maki hama apa, dia pekak telinga dia, tu dapat kuasa, boleh jadi menteri gitu. Bijak. Maka kita sepatutnya bijak pada dia tu lah. Butakan mata, butakan telinga, terus untuk dapat kuasa. Wala riyasata illa bila ilmi. Tak akan dan tidak akan dapat ilmu illa bil ulama'i, melainkan dengan ulama. Sebab tu Tuku Dua Man tak tahu ke apa. Ambo ayat gitu. Ada nak cucu Tuku Dua Man kat sini.
Nak sama apa sama Apa ada bukti. Ya ni tu kedua main tanya Syekh Abdullah Fahim, macam mana nak buat ni Tok Guru? Tok Guru kata, Syekh Abdullah Fahim kata, pergi jumpa British ya tuanku. Jumpa British. Lagi boleh. Tapi tak ada duit. Buat derma lah tuanku. Tengok. Siapa suruh? Siapa suruh jumpa ulama? Siapa suruh buat derma? Ulama. Bercukup dah duit. Nak kira nak risau kan? Jangan. Lambat boleh merdeka. Bawa ngatik Cina, bawa ngatik India, Kemer. Nanti mudah boleh merdeka. Siapa ya? Tok Guru. Pergi boleh merdeka sungguh. Boleh ke Tok Guru? Merdeka sungguh kita. Bila nak umum tarikh merdeka ni Tok Guru? Tanya pula Tok Guru. Tok Guru kata 31 Ogos. Kalau tak umum 31 Ogos tahun ni, kena 4 tahun pula nanti akan diumumkan kemerdekaan tanah Melayu ni. Ini semua cerita benar ni, bukan cerita dongeng Piramli, Reka, Doremi. Bukan ni, cerita sungguh ni. Biar tahu sikit kemerdekaan negara kita ni. Nah, kenapa tu? Kerana Syekh Abdullah Fahim, Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, antara kealiman dia juga ialah ilmu falak. Ilmu falak. Ilmu falak. Dan ahli astronomi sekarang, bila ada satelit, dia boleh tengok tarikh yang diberi oleh Syekh Abdullah Fahim 31 Ogos pada tahun merdeka dulu tu, bintang yang ada pada tarikh tersebut bertepatannya ialah bintang Kapalaya. Ya ahli astronomi ni, bintang Kapalaya. Bawah hujung bintang Kapalaya bintang Dacing. Faham tak? Bak Dacing baru kan. Nonyo ramah beranak masa pemerintah Dacing. Perikatan tak ada dah lah maksudnya. Bawah bintang Dacing straight dengan Kalajengking, bintang Scorpion dia mana? Tak ada dengan Scorpion. Tak wallahu a'lam. Tapi jangan percaya itu dia panggil ilmu falak, ilmu astronomi, bukan astrofisis, astronomi. Molek dia ni ilmu perbintangan, ilmu falak. Syekh Abdullah Fahim umum. Tapi sayangnya bila tanah air kita merdeka, selalu 31 Ogos yang nampak dalam televisyen, tahu televisyen, TV lah. Teku dua ramai merdeka, ada ni. Merdeka. Ulama-nya di mana? Tak ada. Padahal semuanya tunjuk ajar ulama. Bahkan Syekh Abdullah Fahim mengarang syair yang panjang. Namanya An-Nasyidul Watani. Nyanyian tentang tanah air. Nah, bunyi lagu mana? Yatibun nasyidu bi dzikril watan, la yahyal malayu wa yastaqil watan. Yatibun nasyidu bi dzikril watan, la yahyal malayu wa yastaqil watan. Mesti Melayu gaya faham. Betul tak? Orang lain tak faham lagu ni deh. La yahyal malayu wa yastaqil watan. Bihubbuki ya malaya qalbi yahim, kaifa wa majduki majda as-sami, wa tarikhuhu syahidan min qadim, faya habadha anti ni'mal watan. Panjang syair dia kalau nak nyanyi sini jadi penyanyi pula apa? Hujan lebat pula tu. Dalam suara tak sedap. Demam watan, indahnya nyanyian lagu-lagu dengan memperingati tanah air. La yahyal malayu wa yastaqil watan. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Macam pernah ku dengar hidup Melayu. Bukan parti mana? Ini Syekh Abdullah Fahim ni. Syekh Abdullah Fahim kata, la yahyal malayu wa yastaqil watan. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Dia kata begitu. Bermakna kalau difahamkan, kalau mampus Melayu, ni tanah air ni akan kembali dijajah. Kena ingat baik, kita merdeka bukan seperti Indonesia. Indonesia merdeka dengan perang Belanda, halau betul. Diserahkan 100% untuk ahli negeri yang menentukan bagaimanakah konsep negara dia. Negara kita merdeka dengan perjanjian. Kalau dilanggar perjanjian, boleh nanti British mai hantar balik tentera dia. Ingat baik dah. Ingat baik dah. Perjanjian yang apa? Kuasa raja-raja. Ni agama Islam, agama persekutuan.
Nah, keistimewaan Melayu, orang marah nak rasih, dia kata apa keistimewaan Melayu. Nah, tak mengaji. Tidak menzalimi kepentingan agama yang lain tidak menjadi haram. Yang haramnya kalaulah keistimewaan Melayu, Bumi Putra serta menembak, menyembelih Cina-Cina dan India yang mana ada. Itu bahawa haram. Betul tak? Ada tak gitu? Ada tak gitu di Indonesia? Ada. Berhala terbesar Hindu terbesar di dunia duduk di mana? Di mana? Di mana? Batu Keh itu di India kan? Batu Keh itu di Tanah Melayu. Tanah Melayu. Tanah Melayu. Bahasanya Tanah Melayu. Kalau bahasa standardnya Malaysia. Malay itu Melayu. Sia itu tanah. Malaysia Tanah Melayu gitu. Tak betul lagi bayang. Malaysia tiba-tiba tanah India. Belak jadi belak gitu. Faham? Berhala Buddha yang terbesar di dunia di mana? Di Kelantan. Kelantan itu Malaysia lah mak ngek. Kok Kelantan bukan Malaysia? Kelantan Malaysia. Nah, apa dua kena Kelantan? Kelantan itu Malaysia kok. Berhala tu caca, duduk, tidur, nerak, nonging ada belakang. Ada belakang. Nah, terbesar di dunia. Gereja terbesar di Asia Tenggara di mana? Di mana? Di Petaling Jaya. Petaling Jaya tu Jepun, Korea. Di mana? Malaysia. Betapa kita bertoleransi dalam beragama. Tak ada penindasan. Nah, tak ada masalah apa. Kenapa dikata orang Melayu, orang Islam Malaysia paksa orang Hindu murtad? Ini jahat ni. Musuh negara ni. Tapi musuh negara tu boleh jadi menteri dalam negara. Jahat sungguh. Jahat sungguh lagu tu. Nah, memang betul-betul kalau king dia panggil. Dia pergi ke negara luar, pergi ke Belanda. Belanda ke mana? Belanda dia. Dia kata Malaysia ni Islam yang bukan progresif, Malaysia yang agresif. 10,000 kuih dibakar. Oh, banyak. Nah, dirobohkan. Kami orang-orang Hindu dipaksa murtad. Masuk Islam. Jahat sungguh. Nah, tiba-tiba dia jadi menteri. Memang betul kalau jadi menteri itu kena banyakkan berbohong. InsyaAllah lama-lama jadi menteri. Kalau tak berbohong sendiri, susah jadi menteri. Kena bohong banyak sikit. InsyaAllah jadi menteri. Jadi itu semangat nasionalisme yang ditanamkan oleh ulama Nusantara kita. Mulai sekarang, hatuk kepala tu di dinding, keluarkan fahaman dulu bahawasanya nasionalisme ni bukan daripada Islam, ini fahaman daripada Zionis. Dah. Itu nasionalisme di Timur Tengah. Baca balik sejarah. Nah, nasionalisme di tanah Nusantara itu dicetuskan oleh ulama-ulama tok guru pondok kita. Tadi la yahyal malayu wa yastaqil wata. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Nah, bihubbukiya malaya qalbiyahi. Cinta kepada engkau wahai Melayu dan tanah Melayu daripada lubuk hati terdalam. Lah ya boh. Pengekasih dia ni. Siapa tahu hak tu puji kepada bangsa dan tanah air. Kaifa wa majduki majdaka sami. Betapakah tidak keagungan engkau, keagungan yang benar-benar suci. Wa tarikhuhu syahidan min qadim, dan sejarah engkau telah menjadi saksi sepanjang zaman. Ya, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani sebut Melayu ma'khuzun min milain. Melayu ma'khuzun min milain, malain. Wa huwa sinfun azimun minan nas. Melayu diambil perkataan asal daripada malain. Apa malak? Malak ni maknanya orang-orang yang mempunyai sifat kepimpinan dan budi pekerti yang sangat tinggi. Itu sepatutnya Melayu. Sebab tu Melayu kena kenal Melayu. Kalau tak kenal Melayu, tak tahu nak kata mu ni Melayu ke apa? Jangan. Tuhan buat kita jadi pelbagai bangsa supaya kita lita'arafu. Bukan sia-sia dah. Kalau orang kata saya tak bangga pun jadi Melayu, saya tak bangga pun jadi Cina, saya tak bangga pun jadi India, orang ni boleh mengucap balik 2 kalimah syahadat. Jangan cakap gitu.
kerana Melayu ke, India ke, Cina ke, Arab ke, apa saja bangsa, itu ketentuan Allah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, ini dia panggil universal. Tuhan serulah ke. Hei nasia. Kalau manusia kena pakat dengar. Walaupun dia tu orang bukan orang Islam sekali pun kena dengar. Mereka dia kata, saya lembu, tak apa. Lembu jangan dengar. Duduk makan rumput. Nah, hei manusia. Oh, manusia kena pakai. Gapo dia nak ayat ni Tuhan? Inna khalaqnakum. Kami hak buat kamu. Kami buat khalaqa min adamin ila wujudin. Khalaqa menjadi daripada tak ada kepada ada. Ja'ala makna merubahkan rupa, bentuk. Itu beza tu. Ja'ala khalaqa fatara. Kena mengaji bahasa Arab. Lihat ni. Inna khalaqnakum. Kami yang jadikan kamu daripada tak ada kepada ada. Wa ja'alnakum. Dan kami jadikan kamu dengan makna kami merubahkan rupa-rupa kamu. Syu'uban, pelbagai bangsa. Wa qabailah, dan pelbagai keturunan. Nah, bangsa Melayu tu pun banyak keturunan. Melayu Kelantan, Melayu Johor, Melayu Kedah, Melayu Riau. Banyak Melayu ni. Bukan saya Melayu ni, banyak. Pasal sini Melayu mana tak faham saya cakap ni. Sebab saya Melayu Kelantan. Nah, ada dia Melayu Riau ke mana sebenarnya? Apa punya bahasa Melayu dia cakap. Nah, ya, saya Melayu Kelantan, awak Melayu Riau, awak Melayu Johor, lain. Wa qabailah. Hikmahnya apa? Li ta'arafu, supaya kamu saling mengenal. Apa saling mengenal? Yakni al-ma'rifatus syajarah wal mahabbatus samarah. Kenal supaya kamu tu saling cinta. Kalau tak kenal maka tak cinta. Sebab tu kalau orang Cina kenal Melayu, orang Melayu cinta kepada orang Cina. Betul tak? Itu. Ada orang Cina kenal orang Melayu. Artis kita dia tulis dalam Facebook dia, terima kasih kepada orang Melayu kerana tok nenek kalian semua bagi tok nenek moyang saya dulu untuk jadi warga negara dalam. Alhamdulillah dia masuk Islam. Nama apa berlaku gerak khas tu dulu, tak ingat dah saya. Nama apa? Itu yang panggil Cina kenal Melayu. Allah, kita Melayu pun Allah ke? Kami cinta kepada kamu kerana Allah. Cintalah, kasihlah. Orang India nak bercinta, nak berkasih sayang, kena kenal Melayu. Orang Melayu pun kena kenal India. Kita kenal India. Tak kenal? Ada yang tak kenal India? Tak kenal? Kita kenal orang India. Nah, ala gapas tu dia motor masuk tak apa kita. Sini. Karena dia orang masuk ada ala gapas. Tu. Apa rempah ratu untuk kita makan dia. Kalau dia tak kenal Melayu, dia kata Melayu pendatang, Melayu bangsa, Melayu ni menumpang dia enggak. Tak kenal Melayu tu. Ini menimbulkan perpecahan, perbalahan, pergaduhan, peperangan. Auzubillah. Jadi dia kena kenal Melayu. Kita pun kena kenal India. Barulah mahabbatus samarah, dapat kasih cinta itu. Kalau tak kenal maka tak cinta. Ya betul semua. Tu. Tuan nak jadi politik pula dah. Bahasa kita tu betul. Cerita sejarah itu ini pula. Nah. Maka jangan lagi kita kata kita memperjuangkan Islam saja. Tidak. Kita memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Kalau tak ada bangsa, tak ada tanah air, bagaimana agama nak ditegakkan? Orang Rohingya tu bukan orang Islam ke? Orang Islam. Tapi kenapa seperti itu? Dihina dan Islam tu terhina. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan bangsa dan tidak ada kekuatan tanah air. Jangan sampai nanti kita orang Islam Melayu, orang Melayu Islam pun terjadi seperti itu. Merempak di tanah air sendiri, bahkan dihalau daripada tanah air sendiri, dibunuh di tanah air sendiri. Ini dibunuh dah ni. Bom ingat tak ni? Tak jatuh hukum ni ni. Tak tangkap ni. Ada tangkap tak? Free nyawa manusia begitu saja. Jangan salahkan polis. Polis tu berkuasa, bertindak mengikut arahan orang atas. Siapa? Peguam negara. Kalau peguam negara masih duduk berjoget, maka bagaimana polis nak bertindak? Faham tak? Faham? Kau tak faham?
Kalau peguam jaga duk joget, tak apalah, nyawa manusia tu tak ada apa-apa bagi kita. Maka polis terpaksa tarik tali itu. Nah, kalau orang cepat ni, dia tarik tali. Sudahlah nak macam mana. Jangan salah pihak polis. Pihak polis tak bersalah dalam hal ni. Pihak polis bekerja mengikut arahan orang atas. Luak mati mok, telan mati pok. Gitu, terkepit. Pihak polis terkepit. Aduh, nak macam mana? Orang kita ni tak tahu tugas ni. Polis bengok, polis. Duk maki hak polis pula dah. Kesian polis, tak ada apa dah terpaksa. Nah, ya. Gitu. Gapo ni nak ayat tak ingat dah aku ni. Gapo dia ayat? Gapo dia tadi ayat? Jadi perjuangan ni mesti kena 3. Agama, bangsa dan tanah air. Ibaratnya seperti begini. Nih, saya buat contoh lah. Ini bangsa, ini tanah air. Dan air ni ialah agama. Betul tak? Agama ni. Masuk dalam ni. Agama, air boleh ditukar. Nak kau masuk lah. Nah, orang main mengajar ni patut letak air Coca-Cola ke, ni. Air Pepsi ke, 100 pula ke, ni. Baik ustaz, tukar. Boleh tukar tak? Boleh tukar? Boleh. Ibaratnya agama seperti itu. Nah, sebab tu ada orang Melayu yang murtad. Sebab itulah perlembagaan kita mendefinisikan Melayu tu untuk menutup pintu daripada murtad dah sebenarnya. Cuba tengok definisi Melayu dalam perlembagaan. Melayu ialah orang yang beragama Islam. Nah, tu letak situ. Bertutur bahasa Melayu, dan beradab budaya dengan kebudayaan Melayu. Mana Islam tu? Seolah-olahnya kalau murtad daripada Islam, tu murtad daripada Melayu. Siapa tahap tu? Tak tahu nak macam mana lah. Sebab kita nak buat laksana hukum man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar akan agamanya maka dibunuh. British tak bagi, tentu tak bagi. Bagaimana kita nak kita nak ikat bangsa kita jangan bagi murtad, kena buat definisi Melayu. Melayu mesti Islam. Seolah-olah siapa tahap tu? Padahal Melayu tu bangsa, Islam tu agama. Maka air tu boleh ditukar. Maka nak jaga air, nak jaga agama, pastikan bangsa, yakni cawan gelah kita ni kena kukuh. Jangan cawan bocor, retak, pecah. Ni kita ni pecah, retak. Pecah belah ni retak, dia panggil retak. Ni retak. Agama tu daripada penuh sikit. Dalilnya mana? Dalilnya pondok makin mampu. Ya. Kekuatan agama tu dulunya duduk di pondok-pondok, madrasah dulu. Nah, zaman dulu tok guru mati, pondok mampu. Zaman sekarang tok guru lagi, pondok mampu dah. Apa nama tu? Slow. Atau agama kita slow. Maka kena bagi cawan ni kejam, teguh. Baru agama ni terjaga. Tapi kalau bangsa saja teguh, nak letak mana ni? Letak sini. Ni tanah aku ni. Contoh. Ni letak sini. Ni tanah aku. Ni tanah aku. Letak mana? Ni tanah kita. Letak sini. Jangan buat main-main dengan tanah. Jangan. Ini Cina yang punya. Ini India yang punya. Ya. Apa cakap gitu? Pernah dengar tak orang cakap gitu? Pernah cakap tak? Pernah dengar? Orang cakap gini orang tak kenal sejarah negara dia sendiri. Orang Cina, saudara kita, orang India, saudara kita tu diberi kerakyatan justly daripada sultan-sultan Melayu dulu. Kena ingat baik sejarah tu. Nah, ini tanah kepunyaan Melayu. Gitu. Kalau piring ni bukan lagi yang Melayu punya, maka kita nak tumpang piring. Nak pergi ke India. Kata, ni bangsa mana pula? Mari ramai-ramai ni. Kau botak tengah pun ada, kau hidup besar pun ada ni. Mama jujur bawa. Gigi. Cukup rakyat kami pun penuh. Ini tanah air kena jaga balik. Barulah agama tu terjaga. Kalau kita hanya duduk guna air, agama,
bangsa makin retak, tanah air kita semakin terhakis, maka agama kita sedikit demi sedikit akan lenyap sampai masanya padam. Nah, maka memperjuangkan agama itu sebagaimana kata Imam Ibn Khaldun, la tatimmu illa bil asabiyah. Ad-da'watud diniyah la tatimmu illa bil asabiyah. Memperjuangkan agama, memperjuangkan Islam tidak akan menang, tidak akan sempurna selama-lamanya illa melainkan bil asabiyah, dengan kebangsaan, dengan kenegaraan, baru kita akan jaga asabiyah. Kalau Nabi bilang itu asabiyah itu betul. Asabiyah bukan Nabi bilang. Asabiyah yang Nabi tegah itu dengan makna ta'assub. Anda faham tak? Laisa minna man da'a ila asabiyyati. Bukan umat aku mereka yang menyeru manusia kepada asabiyah. Ma hiyal asabiyatu ya Rasulullah? An tu'ina akhaka 'ala zulmi. Mutulung saudara kamu di atas perkara yang zalim. Mana ta'assub? Ini puak kita ni. Betul pun betul, salah pun betul. Tak kira. Ini puak kita. Kalau orang lain salah pun betul pun salah, salah pun lagilah salah. Kalau masuk je puak kita bersih, suci, 100%, tak ada salah dah. Itu dia panggil apa? Asabiyah. Islam bukan asabiyah. Kalau asabiyah Islam ta'assub, ta'assub mana menulung perkara yang zalim, maka ramailah orang yang akan murtad daripada Islam. Contoh terakhir sebelum kita akan berhenti, zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, pernah Sayyidina Ali ikat baju besi di belakang kuda. Balik daripada perang, sampai di rumah Sayyidina Ali, baju besi itu jatuh tengah jalan tak ada. Turun daripada kuda, tengok baju besi tak ada. Cari, terlihat baju besi itu di tangan Yahudi. Sayyidina Ali kata, "Hei Yahudi, baju besi aku tu." Aku lah. Sayyidina kata, "Iyalah, aku cuba tu baju besi aku ikat di belakang kuda, aku jatuh." Tak kira, aku tak tahu. Itu bukan my business. Itu mu punya pasal lah, jatuh atau tak jatuh. Yang penting baju besi ni aku jumpa, aku pegang, milik aku dah. Tak ada gitu Sayyidina Ali kata. Begini, kalau nak keadilan, kita naik mahkamah. Naik kok. Sayyidina Ali ni Amirul Mukminin, raja orang mukmin dia kata. Bila naik mahkamah, hakim tanya, "Ya Amirul Mukminin, siapakah saksi yang boleh menjadi saksi bahawasanya baju besi yang ada di tangan Yahudi itu ialah milik Amirul Mukminin?" Sayyidina kata, ada ya hakim, ada. Mana? Pertama Hasan bin Thabit. Alright, boleh diterima kesaksian Hasan bin Thabit. Yang kedua Hasan bin Ali bin Abi Talib, anak aku sendiri. Sorry ya Amirul Mukminin, anak tak boleh jadi saksi untuk membela bapa. Anak tentu bela pak. Dia ni kena cari orang lain. Orang lain tak ada dah. Dua orang ni. Hakim kata, "Maaf ya Amirul Mukminin, keputusannya ialah baju besi itu milik Yahudi." Apa? Islam ni tak asabiyah tak? Tidak asabiyah. Kalau Islam tu asabiyah, tentu hakim akan menangkan Sayyidina Ali. Tak kira apa kurang Sayyidina Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi, orang Quraisy, 4 sahabat, 10 sahabat al-mubasyaru bil jannah. Siapa lagi? Khulafa ar-rasyidin. Gapo lagi nak Sayyidina Ali? Orang yang tak pernah sujud kepada berhala, karramallahu wajhah. Gapo lagi kelebihan Sayyidina Ali? Madinatul ilmi. Ayah kepada sibtun Nabi, ayah kepada 2 cucu yang paling Nabi SAW cintai, Hasan dan Husain. Siapa lagi? Sayyidina Ali. Bukan cari salih Sayyidina Ali. Ahlul Kisai, Ahlul Bait. Ahlul Kisai, orang yang Nabi selimut, 5 orang. Antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gapo lagi tak sebut? Tak lebih gapo Sayyidina Ali. Kalau Islam tu asabiyah dengan makna membela kezaliman yang dibuat oleh puak sendiri, tentu hakim kata, "Hei Yahudi, bagi balik baju besi itu. Ini Amirul Mukminin. Khalifah keempat, sepupu Nabi, menantu Nabi. Raja yang mukmin." Gapo tak ada kelebihan Sayyidina Ali. Tak kira mu jumpa ke tak jumpa, hak mu sungguh hak kamu bagi.
Nak lawan raja. Kalau Islam tu asabiyah. Tapi Islam tu bukan asabiyah. Yang menyebabkan hakim kata keputusannya baju besi milik Yahudi. Yahudi tu bagaimana? Ngangor. Tengangor Yahudi. Terkejut. Kenapa terkejut? Kerana dia Yahudi. Berlawan bukan dengan orang calang-calang ni. Raja orang mukmin ni. Khalifah orang mukmin ni. Di mahkamah bukan mahkamah orang Yahudi. Bukan mahkamah magistrate, mahkamah lori, bukan. Mahkamah syariah, mahkamah orang Islam. Tapi yang menangnya dia orang Yahudi. Tidak kau bengong Yahudi tu. Bengong dia. Tak boleh mikir dia. Ini ke Islam? Ini ke Islam? Keluar daripada kau. Panggil ya Amirul Mukminin nanti. Saya kata nak apa nak pergi baju besi hak mudah balik-balik soalannya gitulah. Orang mudah ambil dah. Dah. Tidak ya Amirul Mukminin. Aku nak mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Oh, happy Sayyidina Ali. Happy sungguh. Suka Sayyidina Ali. Peluk Yahudi tu baju besi ni aku hadiah kamu. Kenapa? Inilah kemenangan Islam. Kemenangan Islam tu apabila ramai orang masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah kemenangan Islam. Bukan kemenangan Islam tu semakin orang murtad daripada Islam, semakin orang jauh daripada ajaran Islam, dan semakin orang Islam dah tu dikafir-kafirkan. Bukan. Dakwah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islamnya mengislamkan orang yang kafir. Sebaliknya kita mengkafirkan orang yang telah Islam. Itu bening dia panggil. Bagi cukuplah setakat tu, kitab pun tak baca dah, bakal pergi bahas benda berapa tak tahulah. Baru 2 baru kita sebut. Al-ula aqabatul ilmi, as-saniyatu aqabatut taubati. Ada 5 lagi. As-salisatu aqabatul awaiq, ar-rabi'atu aqabatul awarid, al-khamisatu aqabatul bawa'ith, as-sadisatu aqabatul qawadih, as-sabi'atu aqabatul hamdi wasyukr. Ini gambar sorang ceramah malam ini. Cukup setakat tu. Mudah-mudahan yang baik kita dapat malam ni daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين، في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي بورما وفي فطاني وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في الأرض الإسلام. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.